الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلم في الدارين. أين وصلنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال المصنف رحمه الله العزيز الرحيم. ما معنى العزيز؟ العزيز الرحيم. العزيز yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang, pengasih. Ai al-ghalibu ala amrihi, yang al-ghalib yang menguasai, ala amrihi di atas urusannya. Sebab tu macam mana sekalipun wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah pasti menang. Wallahu ghalibun ala amrihi. Macam mana pun urusan Allah ni pasti menang. Janji Allah pasti berlaku. Sebab tu kita dalam kehidupan kita bukan risau apa. Sebab apa? Allahu ghalib. Wallahu ghalibun ala amri. Macam mana Islam ditekan, macam mana syariat dipermain-mainkan, macam mana orang persenda-sendakan syariat, macam mana orang koyak-koyakkan syariat ini, tetap syariat ni Allah akan jaga. Orang nak buat macam mana pun, nak koyakkan syariat, nak lempar syariat ke belakang mereka, mempersenda-sendakan syariat ini, melempar sebagai syariat, tapi tetap syariat terjaga. Betul? Biarpun kita sekarang berapa banyak hukum Allah ni kita tak nampak di mata kita. Kita tak nampak pun sepanjang hidup kita di bumi Malaysia ini. Bukan pernah kita nampak orang pencuri dipotong tangan. Tak pernah kita nampak di bumi Malaysia ini orang berzina direjam. Tapi kita yakin pasti hukum Allah akan kembali. Sebab wallahu ghalibun ala amrihi. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah yang menang atas urusannya. Sebab Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan zikir, kami akan jaga. Allah sebut. Okey. Nah, sebab tu Rasulullah sebut apa? Bada'al Islamu ghariba. Islam bermula dengan keterasingan. Islam bermula dengan keterasingan. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tauhid kepada umat manusia. Suatu umat manusia berada dalam kemuncak kesyirikan. Semenanjung tanah Arab, penyembahan berhala, orang musyrikin. Kawasan Syam,
Orang Kristian, India, agama Hindu, Buddha, kemudian Parsi, Empire Parsi, menyembah apa tu? Menyembah api, Majusi. Sebab tu badal Islam datang, cahaya Islam di tengah bumi Mekah tu. Badal Islamu ghariba, terasing. Sewaktu seluruh dunia ini dengan kesyirikan. Badal Islamu ghariba, Rasulullah sebut, fasawfa ya'udu ghariba. Maka satu ketika Rasulullah sebut, Islam ni akan kembali terasing. Orang tak amalkan Islam. Tapi Rasulullah sebut, fatuba lil ghuraba. Maka tuba, berbahagialah orang yang terasing itu. Makna kita kadang-kadang kita sebut, apabila Islam kembali terasing, dia kembali terasing, betul terasing sudah. Mana apa? Itu berita gembira asal itu. Makna dia akan kembali bangkit. Sewaktu dia terasinglah dia bangkit. Okey. Jadi wallahu ghalibun ala amri. Sebab tu kita hidup atas Islam ni, kita hidup di atas keyakinan. Kita hidup bukan di atas keraguan. Kita hidup di atas kepastian. Suatu hari nanti bumi ini pasti semuanya akan tunduk pada Islam. Yakin kita. Sebab Allah sebut, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli." Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang memutuskan rasulnya, membawa rasulnya dengan petunjuk. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Untuk zahir, untuk mengatasi, untuk mengalahkan, untuk memadamkan semua agama lain. Makna suatu hari nanti, suatu hari yang pasti, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Satu hari nanti di semua muka bumi ini semua orang beriman. Tidak ada seorang pun kafir. Satu hari nanti liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Semua manusia beriman satu hari nanti. Nah, sekarang kita tengok apa? Mana ni kuasa Islam ni? Amerika, Rusia, China. Amerika, Rusia, China. Mana kekuatan Islam? Sabarlah sekarang. Satu hari nanti pasti. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Okey. Makna satu hari nanti bila? Zaman bila Allah sebut? Zaman Nabi Isa alaihissalam. Semua umat manusia perlu Islam. Orang Kristian perlu Islam. Semua perlu Islam. Sebab Allah sebut apa? Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang ahli kitab pun, orang Kristian Eropah tu, sewaktu dalam Nabi Isa, semua mereka perlu Islam. Sebab Allah sebut tidak ada seorang pun orang ahli kitab ini melainkan beriman dengannya qabla mautih, sebelum dia diwafatkan. Sebab tu zaman Nabi Isa tidak ada peperangan lagi. Sebab semua beriman dengan Allah. Kemudian barulah manusia kembali menjadi kafir balik. Sebab tu sehingga akhir zaman apa? Kiamat tu. Waktu menjelang kiamat tidak ada seorang pun lagi yang beriman. Sebab tu sebuah hadis, la taqumus sa'atu, tidak terjadinya kiamat hatta la yuqal, sehingga tidak dikatakan di atas muka bumi ini Allah. Tidak ada sebut Allah. Semua kafir betul. Boleh. Jadi kita wa ay al-ghabnu amri ar-rahimu anih, yang maha pengasih penyayang, bi ibadihi, dengan hamba-hambanya, fi tadbirihi, pada pentadbirannya, pada apa? Pengaturannya, li syu'unihim, keadaan mereka. Ingat, kita letak situ. Sebab tu kita ni kita dengan Allah, kita sentiasa berbaik sangka bahawa apa pun Allah buat, Allah bagi kesenangan kepada kita, Allah bagi kepayahan pada kita. Semua kita letak pada hati kita, itu tanda kasih sayang Allah pada aku. Sebab Allah sebut apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama sangkaan hamba-Ku denganku. Aku bersama sangkaan hamba-Ku denganku. Allah sebut apa? Nabbi ibadi, beritahu hamba-hamba-Ku.
anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ini Allah sebut Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Ya. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah. Ay atqana. Mana atqana? Memantapkan. Wa ahkama. Memantapkan. Wa ahkama. Lebih kurang je lah. Atqana, ahkama, apa? Mutqan, muhkam, sama. Kulla syai'in, setiap sesuatu. Aujadahu, yang dijadikannya. Wa khalaqahu, dan dia ciptanya. Okey. Siapa sebagai ciptaan Allah? Siapa? Manusia. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami cipta manusia itu sebaik-baik kejadian. Pernah berlaku kisah Imam Malik rahimahullah dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi suatu ketika datang seorang lelaki minta fatwa Imam Malik. Imam Malik, apa hukumnya seorang lelaki berkata pada isterinya, sekiranya bulan purnama itu, sekiranya wajahmu, sekiranya wajahmu lebih indah daripada bulan purnama, sekiranya wajahmu lebih indah daripada bulan purnama, jatuhlah talak ke atas engkau. Dia kata sekiranya muka isterinya, dia seorang lelaki berkata pada isterinya, sekiranya wajahmu lebih indah daripada bulan purnama. Okey, lebih indah pada bulan purnama, jatuhlah talak padamu. Kalau kau cantik lagi pada bulan purnama lebih jelek pada kau, jatuh talak. Faham kan? Dia cakap begitu dengan isterinya. Jadi fikir balik, kan bulan purnama ni Pak paling indah. Sebab tu tala'al badru alaina, indah wajahmu bagaikan bulan purnama. Sebab misalkan tentu itu lebih indah. Faham tu? Kau ni cerdik macam apa? Cerdik macam bapak kau. Mana bapak kau lebih cerdik pada kau ni? Cuma kau hampir macam dengan dia. Boleh? Jadi tanya Imam Malik, jatuh tak jatuh talak? Imam Syafi'i, dia tanya Imam Malik. Jadi Imam Malik kata jatuh talak. Jatuh talak sebab apa? Sebab uruf kita ini seindah-indah ciptaan Allah bagi uruf kita. Seindah uruf, mana uruf? Adat kebiasaan kita bercakap ni, percakapan kita, kebiasaan kita. Seindah-indah makhluk Allah bang. Bulan purnama. Sebab tu kita sebut seindah bulan purnama. Tala'al badru alaina, muncullah bulan purnama katanya, untuk menggambarkan keindahan Rasulullah. Jadi sini Imam Malik kata jatuh talak. Jadi Imam Syafi'i dia diam. Sebab ini adab kan? Ini adab. Sebab benda ni ijtihad. Dia biarkan Imam Malik jawab. Sebab itu guru dia. Sebab tu ini adab. Sebab tu ini adab apa? La natakallamu bihadrati masyayikhina. Kami tidak akan berbicara di depan para masyayikh kami. Tak tunjuk pandai. Tapi sekarang ni hilang adab tu. Semua rasa lebih pandai ni. Kadang imam-imam lebih hebat lagi. Maka kadang-kadang kita sekarang ni menjadi hakim lagi antara imam. Bagiku pendapat Imam Syafi'i lemah ni. Bagi aku sedapnya. Bagi aku pendapat Imam Malik paling rajih ni. Jadi hakim pula dia. Bagi aku pendapat Imam Malik paling rajih. Aku tak pegang mazhab-mazhab. Mana paling kuat dalilnya aku pegang. Temberang orang gitu. Itu dia tidak merasa orang begitu cakap begitu. Aku tak pegang mazhab ya. Aku mana dalil paling kuat itu aku pegang. Mana dalil paling kuat, dalil Quran paling kuat, dalil sunnah paling kuat, aku pegang. Mana dia? Kalau Imam Syafi'i berdalil dengan Quran, Abu Hanifah berdalil Quran. Imam Syafi'i contoh. Imam Abu Hanifah
Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah beriddah selama 3 quru. Quru sini Abu Hanifah mengatakan 3 kali haid. Abu Hanifah berdalil Quran, Imam Syafi'i juga berdalil Quran. Quru sini Imam Syafi'i kata maksudnya 3 kali itu suci. Sekarang biadabnya, kurang ajarnya dengan para ulama. Aku tak mau pegang mazhab, aku pegang pendapat mana dalil paling kuat. Sekarang mana paling kuat? Imam Syafi'i pegang dalil Quran, Imam Abu Hanifah dalil Quran. Nah, bagi aku pendapat Imam Syafi'i lemah. Jadi hakim pula. Imam Syafi'i dengan Malik dia pula jadi hakim. Ini hebat, ini apa? Ini lemah, ini kuat. Itu biadab. Sebab tu akhir zaman ni apa? Sayakhruju fi akhir zaman qaumun, akan keluar pada akhir zaman qaumun, satu golongan, sufahaul ahlam, buruk cara mereka berfikir dalam agama ni. Hidasul asnan, umur mereka muda lagi, bukan belajar banyak mana pun, pergi universiti 2-3 tahun, paling-paling apa 10 tahun ada PhD, bangga sudah. Okey, ambil BA 4 tahun, ambil master 2 tahun. Kamu tahu kan master ni bukan dia belajar semua. Contoh master, okey, bagian hadis, syuyukh Abu Daud, syekh Abu Daud, buatlah, kajilah itu tentang apa? Guru apa, perawi dalam sahih Abi sunan Sunan Abi Daud. Bukan PhD hadis itu saya belajar, bukan dia belajar Sunan Sittah semua sekali, bukan. Okey, PhD hadis. Contoh PhD hadis. Okey. Rijalul Muwatta. Ni nak PhD ni. Rijalul Muwatta. Okey, alladzina dha'afahum Al-Baihaqi. Perawi dalam kitab Muwatta Imam Malik yang dilemahkan oleh Imam Baihaqi. Buat satu tesis PhD 300 muka surat, 405 muka surat, dapatlah PhD hadis. Digelar muhadis dah kah? Nak digelar muhadis dah. Okey, rijalul muwatta alladzina dha'afahum Baihaqi. Perawi kitab Muwatta yang dilemahkan oleh Imam Baihaqi. Susullah siapa yang ni ambil rujuk kitab ni kecuali ni. Okey, tulislah, dapatlah kitab 500 muka surat tesis dia. Tesis PhD. Debat. Okey, dapatlah PhD dalam bagian hadis. Layak digelar muhadis kah? Habis ke dia khatamkah Sunan Sittah? Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad, Musnad Darimi, dia khatamkah? Tiba-tiba hebat. Aku ni pakar hadis. Hidasul asnan, muda umur mereka. Sufahaul ahlam, cara fikir bodoh. Maksud, cara fikir mereka bodoh. Seolah mereka meletakkan mereka ni jadi hakim. Ini bagi aku. Ini bagi aku. Lemah pendapat Imam Syafi'i. Yang hebatnya jadi hakim pula. Pendapat Imam Malik yang kuat. Okey. Okey. Jadi kadang-kadang itulah, kadang-kadang tahqiq kitab kau macam kaum ustaz dulu. Dia sekarang kaum ustaz dulu. Okey. Dia buat master hadis, tajuk dia begini saja. Manuskrip lama. Lebih kurang gini saja. Situ ditulis nama Syekh Abu Daud. Dia sebut tahqiq. Tahqiq ni dia teliti balik, dia tulis balik, rujuk balik. Waktu tu kawan ustaz kan satu rumah ustaz, dia master bagi hadis. Jadi yang penyelidik ada cakap apa? Bagus kau simpan untuk PhD ni. Sebab ini hebat betul kau buat ni untuk PhD. Faham tak? Itu saja kata. Sebenarnya belajar pada, bagi ustaz lah, BA ni waktu ijazah pertama ni lebih menyeruh. Sebab master ni dia mula masuk pengkhususan dia. Kadang-kadang bukan belajar pun, pergi tulis tesis saja. Pergi karang saja. Sebab tu orang Kristian pun ada PhD hadis. Orang Kristian pun ada. Tapi orang Kristian Lebanon tu, tengok tu, ada kadang-kadang PhD dalam bagian Quran lagi. PhD dalam bagian Quran. Faham tu? Bagian tafsir. Ada tu. Mereka belajar. Sama-sama apa? Di Lebanon apa? Madrasah Al-Bitriqiyah tu. Kamu semunjit semua orang keluar tu. Itu. Tapi kita sekarang dia tertipu dengan benda tu. Dia maghrurun dengan itu. Sebab tu apa? Sufahaul ahlam. Cara mereka fikir buruk. Hidadul asnan, mudah lagi.
Sedangkan mereka ini, Imam Syafi'i, Malik, dengan ilmu daripada kecil sampai wafat dengan ilmu. Sampai wafat dengan ilmu. Okey, jadi di sini dia kata apa? Imam Syafi'i tak jawab, dia diam. Sehingga apa? Sehingga orang tak dibalik. Sebab sini apa? Itu ijtihad. Imam Malik guna kaedah apa? Al-adah muhakamah. Pada kebiasaan kita paling cantik bulan. Tapi Imam Syafi'i kata, okey, ya Sayyidi, Imam Malik, anak murid dia, sebab guru dia. Dia kata la yaqaq talaq. Tidak jatuh talak wahai Sayyidku. Tak jatuh talak. Sebab apa? Dia kata Allah sebut, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu apa? Sebaik-baik kejadian. Makna manusia lebih baik pada bulan. Jadi sini apa? Hakikat syar'iyah dengan hakikat apa? Urfiyah. Pada uruf kita bayangkan bulan paling cantik. Tapi syarak tak. Quran sebut. Mana dahulukan? Hakikat syar'iyah atau urfiyah? Syar'iyah. Jadi sini diam Imam Malik, terima pendapat Imam Syafi'i. Tengok itu. Dia tegur. Beradabnya. Tunggu orang balik dulu baru dia sebut dengan syekh dia. Okey. Aina wasalna? Wa qala Abu Hayyan. Qala Abu Hayyan. Abu Hayyan, ingat ada dua satu nanti kita jumpa Abu Hayyan At-Tauhidi, ini Mu'tazilah. Ini Abu Hayyan Al-Andalusi, ulama nahu. Okey, wa hadha ablagh, dan ini lebih ablagh, mendalam, fil imtinan, pada penganugerahan kurniaan Allah ni. Wa maknahu, dan maknanya, annahu, sungguhnya Allah ini wada'a kulla syai'in, meletakkan sesuatu, kulla syai'in, meletak sesuatu, fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Itulah, ini adalah Islam keadilan. Apa keadilan Islam? Keadilan dalam Islam adalah wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam Islam bukan persamaan. Itu orang barat. Keadilan bagi mereka ada persamaan. Islam tak. Islam keadilan bukan persamaan. Keadilan ada apa? Wad'u kulli syai'in fi mawdi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu keadilan, itu kebijaksanaan. Kalau keadilan itu berarti persamaan, itu apa? Itu kebodohan. Faham tak? Macam apa? Sister in Islam, apa nilai paling gitu? Woman lib, semua tu kan? Semua tu yang apa? Bodoh-bodoh semua tu. Terpengaruh dengan barat, balik apa? Kami menuntut persamaan hak lelaki dan perempuan. Kami menuntut. Bodoh. Kita bodoh. Memang bodoh sungguh. Macam mana kita bodoh? Itu golongan apa? Maghrur, terbodoh tu. Pergi belajar di UK, di belajar mana? Terpengaruh dengan apa? Dengan apa? Gerakan apa? Woman barat ni. Okey, baliklah tubuh sister di Islam semua tu. Okey. Jadi apa? Kami menuntut persamaan. Persamaan. Keadilan ni bukan persamaan. Keadilan ni meletakkan satu pada tempatnya. Meletakkan suatu pada tempat itu kebijaksanaan. Persamaan itu menyamakan, persamaan itu kadang-kadang kebodohan. Contoh, kalau kaki dengan kepala nak bagi sama, kaki minta dia pakai kopiah juga. Kita kata apa? Ni aku sehari, okey, aku nak adil antara kepala aku dengan kaki aku. Hari Ahad aku bagi kakiku pakai kopiah, kepala aku pakai kasut. Hari Ahad dia letak apa? Kasut di atas kepala, kasut atas kepala, kopiah topinya di atas kaki. Nak bagi adil. Hari Isnin ubah pula, kopiah atas kepala, kasut atas kaki. Hari Selasa ubah balik, bagi adil. Bodoh tak bodoh? Bodoh lah. Sebab adil ini meletakkan satu pada tempatnya. Faham tak? Sebab tu kita persamaan apa? Sebab tu keadilan lelaki dan perempuan. Lelaki diletakkan pada tempatnya, perempuan diletakkan pada tempatnya. Sebab apa? Allah ciptakan tak sama. Allah ciptakan laisa dzakar kal unsa, tidak sama lelaki dan perempuan, tak sama.
Okey, mana boleh lelaki nak minta persamaan? Kami menuntut hak untuk mengandung. Kami nak rasa mengandung supaya anak dengan kami. Kata apa? Bodoh namanya. Allah sebut laisa dzarkal unsa. Tidak sama lelaki dengan apa? Perempuan. Kami menuntut hak untuk muntah-muntah waktu mengandung. Bodoh namanya tu. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Kata mana? Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama lelaki dan perempuan. Jadi mana keadilan ni? Perempuan yang sesuai pada haknya, sifatnya, lelaki yang sesuai dengan sifatnya. Jelas tu. Wallahu taala alam. Ada banyak soalan Pak, bisa jawab dulu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Baru-baru ini saya dengar seorang ustaz menyatakan bahawa sekiranya seorang tidak melakukan puasa sunat daripada selepas Syawal sehingga Ramadan berikutnya, maka bila ia berpuasa wajib bulan Ramadan pada tahun tersebut, dia tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak soalan, faham tak? Maksudnya begini, kalau dia puasa Ramadan sebulan, tiba-tiba selepas Ramadan Syawal, puasa sunat Syawal pun tidak, puasa Syakban pun tidak, puasa Isnin Khamis pun tidak, dia tak puasa. Dia hanya puasa Ramadan saja. Jadi dia kata, ustaz ni kata puasa Ramadan tu dia puasa tahun berikutnya, sebab setahun tu dia tak buat puasa sunat langsung, dia puasa wajib saja. Dia tak dapat keberkatan daripada Allah. Betul tak betul? Sudah tentu tak betul. Sudah tu tak betul. Sebab Rasulullah sebut apa? Datang seorang lelaki kepada Rasulullah, ya Rasulullah ara'ait, itu ada dalam hadis 40 kah? Ada kan hadis 40 kan? Ada maujuk hadis 40 kan? Ya Rasulullah ara'aita in sallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah, qala na'am. Okey. Jadi ya Rasulullah, kau beritahu aku ya Rasulullah. Kau beritahu aku Rasulullah, sekiranya aku ini ya Rasulullah, aku puasa 5 waktu saja. 5 waktu saja puasa. Sunat qabliyah ka ba'diyah ka tarawih ka, aku tak puasa. Aku tak salat. Wa sumtu ramadana, aku puasa bulan Ramadan. Ramadan saja aku puasa. Puasa 6 ka, Isnin Khamis ka, puasa hari Arafah ka, hari Ashura ka, semua aku tak puasa. Wa ahlaltul halal, dan benda yang Allah halalkan aku tak halal. Aku buat, aku tak halal. Wa haramtul haram, yang Allah sebut haram aku kata haram. Walam azid ala dzalika syai'a, aku tak tambah pun selain pada itu. Tak buat pun ibadat lebih pada itu selain pada Allah wajibkan. Jadi dia tanya Rasulullah, adkhul jannah, aku masuk syurga kan? Rasul sebut apa? Naam, ya, kau masuk syurga. Jadi macam mana kata tak dapat keberkatan? Mana Allah berkatlah tu. Boleh. Itu. Ini tak betul cakap tu ya. Sebab bertentangan dengan hadis. Okey, ini sudah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah cerita sedikit sejarah tersebarnya ilmu tasawuf? Oh ini panjang ni. Kena baca ni lah ni. Apa? Mukhtasar Minhaj Qasidin. Ke Nusantara ini telah berdiri di Malaysia, dan bagaimana kaedah ilmu tasawuf yang benar mengikut ajaran ulama, sahabat dan bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, macam ilmu tasawuf, kita kata tasawuf ni dalam Islam, hadis Jibril. Hadis yang kedua, hadis pertama dalam hadis 40 apa? Tentang innamal a'malu binniyat. Hadis kedua hadis apa? Hadis Jibril. Situ isyarat kepada tasawuf. Namalah tasawuf ka, akhlak ka, talqin nusuf, namalah. Sebab apa? Al-ibratu bil makna, diambil kira dengan makna. Dunal al-ibratu bil ma'ani dunal al-fadhi wal mani, bukan namanya. Ada setengah nama tasawuf, ada setengah nama akhlak, ada setengah tazkiyatun nafsi, nama apa pun. Isyarat kedua. Apa Jibril tanya? 3 benda kan? Pertama dia tanya tentang Islam. Apa Islam? Ibadat zahir. Solat, puasa, haji, faham tak? Mana teruslah nikah, munakahat, semua tu. Kemudian ditanya tentang pertama tentang iman. Iman apa? Iman orang tak nampak. Orang tak nampak kita beriman kepada Allah, sebab itu melibatkan keyakinan iman. Makna pertama fiqh, kedua aqidah, ketiga apa? Soalan ketiga apa? Fa akhbirni anil ihsan. Makna Islam, pertama Islam, kedua iman, kemudian ihsan. Jadi pada hadis ni tidak semua orang Islam dia beriman. Faham tak?
Sebab kadang-kadang dia menzahirkan Islam tapi dia tak beriman, kita panggil munafik. Okey, Islam. Tidak semua orang, makna sebab tu Islam dengan imannya apabila dalam satu ayat dia berbeza makna. Dalam satu hadis. Faham tu? Jadi sini Islam, tidak semua orang Islam ni beriman. Sebab ada setengah dia zahir Islam tapi dia munafik. Boleh? Kemudian Islam, iman. Sebab iman apa? Ihsan. Mana ihsan ini martabatnya lebih tinggi beriman. Mana tidak semua orang beriman boleh sampai taraf ihsan. Ihsan ini namalah tasawuf kah, nufus. Sebab dia tanya apa? Selepas beriman dengan Allah dia tanya apa? Fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Apa disebut? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kau mengabdikan diri pada Allah seolah apa? Makna kita usaha untuk mengabdikan diri pada Allah ka'annaka tarah, seolah kita melihat Allah. Kita tak boleh melihat Allah, tapi seolah-olah kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya engkau tak mampu melihat Allah, tak mampu sampai makam itu, sedarlah bahawa Allah sentiasa memerhatikan itu. Sebab dalam tasawuf dia kata, dia ada maqam musyahadah, maqam muraqabah. Musyahadah seolah-olah kita tengok Allah, seolah-olah. Maqam muraqabah kita sentiasa merasakan diperhatikan. Nak pergi faham hadis ni begini, Ustaz cerita kamu. Okey, seorang kawan ustaz, dia dijemput oleh TYT dulu, Tun Sakaran. Tun Sakaran untuk minum petang. Jadi dia kata Tun Sakaran sediakan, pembantu dia sediakan apa? Onde-onde dengan karipap. Seorang kawan dia dua orang. Ada karipap, minum teh. Jadi dia pun makanlah karipap ni. Kawan dia pun makan karipap juga. Habis tu selesai semua, mereka keluar. Kawan dia sebut, aku teringin nak makan onde-onde tu. Dia panggil apa? Buah Melaka. Buah Melaka kan? Aku teringin nak makan buah Melaka tu. Kawan dia cakap dia cakap aku pun teringin juga. Habis mengapa aku tak makan? Aku takut aku cucuk nanti terpancit dia punya apa? Gula merah dia terkena Tun Sakaran. Itu sebab tu aku tak makan. Jadi mana apa? Dia jaga sebab apa? Sebab dia nampak di sebelah. Faham tak? Itu makna bersama kita. Ini nak bagi contoh saja ya. Beza tak kalau orang tengok kena CCTV? Orang nampak kita pada CCTV berbeza kan? Itu sekarang gambaran. Makna tasawuf ni dia nak sampai kita maqam musyahadah dalam ibadat. Faham tak? Maqam musyahadah dalam ibadat. Sebab tu dengan mujahadah. Sebab tak boleh sampai maqam musyahadah, maqam muraqabah. Itu. Sebab tu kita sebut tadi dalam apa? Dalam hadis Jibril sebut Islam, iman, ihsan. Itulah. Fiqh, akidah, tasawuf. Sebab kita tiga ni fardu ain. Okey. Nama lah. Setengah orang tu dia terlalu main nama. Ini tasawuf berbarat pada itu orang tak faham tu. Okey. Yang kedua, ingat ya. Sama juga ramai orang tersesat dengan atas nama ilmu fiqh. Atas nama ilmu fiqh ramai sesat tu. Atas darurat halal buat pinjaman bank. Sesat dah tu. Atas nama fiqh. Ramai yang tersesat atas nama akidah. Tauhid ini terbagi pada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Sedangkan Quran, bila Quran bersebut tauhid begitu, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, tak ada pun. Cari ayat Quran, bahkan ayat Quran bertentangan lagi. Cuba baca tauhid rububiyah yang dikarang oleh apa? Okey, kitab Iman Naim Yasin atau kitab apa? Fathul Majid. Syarah kitab tauhid. Abdul Rahman Al-Syekh, bacalah. Kemudian bandingkan Quran. Letak kitab di sini, letak Quran. Jelas kita tengok perbahagian tauhid itu bertentang Quran. Mereka ini menyeleweng atas nama tauhid. Begitu juga ramai yang menyeleweng atas nama tasawuf. Nah, apabila kita sampai maqam tertentu sudah tak wajib sudah solat. Nah, itu kafir lah. Boleh. Faham tak? Seperti mana ada yang tersesat atas nama fiqh sampai riba pun halal sebab apa? Darurat. La haula wala. Inilah macam sekarang kita tengok ni. Atas nama masalah syariah kita jarakkan apa? Saf. Nah, itulah. Begitu juga ada menyeleweng atas nama tasawuf. Sebab tu, contoh Imam Rafi'i, dia letak rukun tasawuf. Dia letak rukun tasawuf. Panjang Ustaz sebut yang antara penting. Dia kata tasawuf ni apa? Okey, satu. Syaikhuka, yang syekh dalam tasawuf kita ini
Man yulzimuka kitab Allah. Orang yang menjadikan engkau berpegang dengan kitab Allah. Wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Rasulullah. Wa yub'iduka, dan menjauhkan engkau daripada bid'ah wal muhdatsah. Menjauhkan engkau pada bid'ah dan benda-benda baru. Itu syekh sebenarnya. Okey. Faham tu? Lagi antara apa? Rukun tasawuf lagi. Kullu haqiqatin tukhalifu syari'atan fahiya zandaqatun. Setiap yang didakwa sebagai hakikat ataupun makrifat, tukhalifu syari'atan, dia menjadi syariat, fahiya zandaqatun, itu kekafiran yang dibalut dengan nama Islam. Memanglah kamu tak nampak aku solat, memang seolah aku tak solat, tapi sebenarnya aku solat di Mekah tu. Memanglah kamu tampak aku ni tak macam kamu. Kamu ni memang kau tak nampak. Memang kamu tak nampak aku solat 5 waktu sehari di masjid. Kamu tak pernah nampak pun aku di masjid. Subuh kamu tak nampak aku di masjid. Zuhur kamu tak nampak aku di masjid. Asar kamu tak nampak di masjid. Maghrib tak nampak di masjid. Isya tak nampak di masjid. Memang kau tak nampak. Sebab kamu ni syariat. Jaga sepanjang mana syariat. Aku ni hakikat. Dia kata, ini kata dia, dakwah dia. Aku ni hakikat. Kamu ingat Allah 5 waktu. Aku setiap waktu ingat Allah. Jadi aku tak macam kamu. Ya, sesat tu. Sebab Rasulullah 5 waktu diulang kali ke masjid. Ini sebab tu kata. Sebab tu Syekh Ustaz tu. Okey, ingatlah kalau itu boleh faham tu. Ini antara tasawuf. Sebab tu dia bergerak apa? Okey, mengapa tersebar Nusantara begitulah? Sebab kita mazhab Syafi'i semua kan. Ini semua mazhab Abu Hanifah kan, Maliki kan, Syafi'i kan, Hanbali kan. Ingatlah, yang tak terima tasawuf Wahabi. Mazhab Hanbali terima tasawuf. Ini pengarang dia. Siapa? Mukhtasar Ibn Qasim ni. Siapa pula? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia mazhab Hanbali. Yang tak terima tasawuf ni Wahabi. Faham tak? Bahkan antara imam mazhab Hanbali siapa? Abdul Qadir Jilani, mazhab dia Hanbali. Abdul Qadir Jilani bermazhab Hanbali. Qadiriyah. Sebab tu, okey, mazhab Hanafi, Nasyabandi. Okey, Syafi'i, kadang-kadang setengah, ada setengah Nasyabandi, ada setengah apa? Ar-Rifa'i. Faham tu? Orang apa Maliki, ada setengah mazhab, kebanyakan mereka ustaz tengok mazhab apa? Yang ustaz kenal lah, Syekh Ustaz pada Maliki ni, mereka kebanyakan mazhab Samaniyah. Mazhab Samaniyah, tarikat Samaniyah. Jadi tarikat dibawa untuk apa? Tarikat ini untuk apa? Menjadi kita menjaga apa? Ibadat kita pada Allah. Contoh, ustaz sebut tarikat Samaniyah. Di mana menyelewengnya? Pagi disebut sudah, ini wirid-wirid kita amalkan. Selepas asar, ini wirid kita amal. Ini dalilnya. Malam tahajud, ini wirid kita amalkan. Ini dalilnya. Makna dia tarikat ini menjaga apa? Kita dengan hubungan kita. Makna kita bai'ah tarikat itu, mana kita berjanji kita akan menjaga ibadat tadi. Sebab tu, sebablah at-tariqatu ila Allah masdudah. Jalan menuju Allah tertutup. Illa man iktafa bi sunnati Rasulillah. Melainkan siapa mengikut jejak Rasulullah. Ingat ya, yang tolak tarikat-tarikat ni, tasawuf ini siapa? Bukan mazhab Hanbali ya. Golongan Wahabi yang tak faham tarikat ni, tasawuf ni. Faham tu? Kita jelaskan. Nak panjang lagi, datang sini lah. Kita belajar apa? Ini macam mana mulanya tarik bah. Okey, sama lah kita. Adakah zaman Rasulullah? Sekarang adakah zaman Rasulullah sebut ilmu fiqah? Semua fiqah semua kan? Okey, adakah zaman Rasulullah sebut ilmu mustalah hadis? Adakah zaman Rasulullah sebut ilmu usul fiqh? Adakah sahabat sebut ini ilmu usul fiqh, ilmu qadar fiqh? Sebab dia menjadi satu disiplin ilmu tasawuf ni. Boleh? Assalamualaikum Ustaz, yang mana lebih baik? Zikir yang dikira atau berzikir saja terus tanpa dikira zikir itu? Yang mana lebih baik? Dia zikir yang kita kira ataupun kita tak kira? Dia terpulang pada kita. Mengikut keadaan. Setengah keadaan zikir dikira lebih baik. Contoh apa? Zikir azan. Zikir azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali saja. Kira-kira 2 kali saja untuk azan. Sebab itu syarat tetapkan. Jangan buat, tak kira aku nak azan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sebab apa? Dia ikut keadaan. Jadi zikir lepas solat apa? Rasulullah sebut 33 kali. Sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Okey. Jadi zikir apa? Zikir lepas solat subhanallah 33 kali.
Mana syarat letakkan sudah bilangan dia. Betul. Kemudian ya. Okey, dalam satu riwayat, zikir la ilallah. Berapa kali kita zikir? 100 kali. Okey, datang hadis man qala ilallah. Okey, 100 kali bah. Selepas solat 100 kali la ilaha illallah. Jadi ini kita ikat. Sebab syarat datang dalam keadaan muqayyad. Selepas zuhur 33 kali. Okey, selepas solat waktu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Zikir azan, Allahu akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Allah 2 kali. Jangan lebih. Sebab itu syarat terikat. Waktu itu bukan lebih baik. Mesti kita terikat dengan bilangan syarat. Tapi itu sebab kita sebut zikir muqayyad terikat. Tapi zikir mutlak, zikirlah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tak payah kira. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi keadaan biasa, apabila syarat tak mengikat dengan satu bilangan, keadaan biasa. Okey, ya ayyuhallazina amanu dzikr. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah sebanyak-banyak atas kereta. Nak kira macam mana? Nak pegang tasbih kan? Ya, lah atas kereta. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada? La ilaha illallah. Itu bah, sebab apa? Zikir mutlak. Boleh? Jelas tu? Ada ketiganya dia terikat. Itu kita ikut bilangan yang syarat tu tetapkan. Ada tinggal syarat tak ikat. Allahu akbar. Mana lagi ya? Allahu akbar. Assalamualaikum Ustaz, baru-baru ini isu zikir huwa kini timbul kembali dan dikatakan zikir huwa ini daripada Imam Syiah Ja'far As-Shadiq. Kalau betul-betul bersandar kepada Imam Ja'far As-Shadiq, baguslah. Sebab apa? Imam Ja'far As-Shadiq, siapa tak mengakui keimanan dia? Shadiq, gelar dia yang benar. Ingat ya? Sebab tu ulama sebut kan, dua imam ini diburukkan nama mereka oleh pengikut mereka. Pertama siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Yang kedua apa? Imam Ahmad. Tadi najibul adzan awalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. ولا حول ولا قوة.
ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم سلم اللهم ربنا. Okey. Saya ulang balik soalannya. Assalamualaikum Ustaz, baru-baru ini isu zikir huwa dan kini timbul kembali, dan dikatakan zikir huwa ini daripada Imam Syiah Ja'far As-Sadiq. Itu Ustaz sebut. Okey. Kalau balik pada Imam Ja'far As-Sadiq, baguslah tu. Sebab itu antara Imam Salafus Saleh. Ingat ya, itu Ustaz sebut tadi. Dua imam ini diburukkan oleh orang mendakwah sebagai pengikut mereka. Pertama, Imam Ja'far As-Sadiq. Diburukkan mereka oleh pengikut mereka, golongan Syiah. Kemudian Imam Ahmad. Diburukkan Imam Ahmad oleh pengikutnya daripada golongan Mujassimah dengan golongan Musyabbihah. Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada muka. Sebab tu sehingga dia kata apa? Hum qad syanu. Okey. Mazhabul Imam Ahmad syi'shinan la yaghsiluhu ma'ul bi'ar. Mereka ini telah mencacatkan mazhab Imam Ahmad dengan kecacatan, kejelekan yang tidak mampu lagi dihilangkan, dibasuh. Kejelekan mereka buat ni dengan apa? Dengan ma'ul bihar, air lautan. Golongan ni dia panggil apa? Golongan Musyabbihah Mujassimah, ataupun disebut Al-Hashawiyah daripada Hanabilah, daripada mazhab Hanbali. Ingat kan? Dalam mazhab Hanbali ramai imam-imam seperti Ibnu Aqil, Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Jauzi. Apa? Okey, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, bukan. Ini Ibnu Al-Jauzi. Jadi sini samalah Imam Ja'far As-Sadiq. Dia imam salaf, cucu Rasulullah. Kalau kita kata semua imam Syiah ini sesat, itu orang tak belajar. Imam pertama Syiah siapa? Imam Syiah pertama. Imam Syiah pertama Sayyidina, bagi mereka lah dakwah mereka. Imam mereka pertama Sayyidina Ali, imam kedua Sayyidina Hasan, imam ketiga mereka Sayyidina Husain, imam keempat mereka Ali Zainal Abidin, imam kelima Muhammad Al-Baqir, imam keenam Ja'far As-Sadiq. Itu dakwaan mereka, faham tak? Okey, tak apa kita sebut itu. Jadi dia kata sini, macamlah zikir huwa. Ustaz pernah tanya Syekh Ustaz masalah ni. Dia kata Allah sebut dalam Quran ingat ni. Okey. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Allah pada dirimu. Faham tak? Bukan saja pada lidah. Nafsi makna dalam dirimu. Bukan saja pada lidah cakap. Makna zikir Allah ini dia terlalu umum. Faham tak? Sebab bukan hanya sekadar lidah. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Allah pada dirimu. Jadi dia kata mana-mana perbuatan kita ingat Allah disebut zikir. Jadi dia kata sekarang orang berzikir dia sebut hu ya hu. Okey, hati dia hu ni balik pada apa? Balik pada Allah.
adakah kita tak sebut dia berzikir? Sebut dia berzikir Allah tak? Dia termasuklah kategori apa wazkur rabbaka fi nafsi, ingatlah Allah pada dirimu. Makna lidah dia sebut hu, hatinya ingat Allah. Termasuk tak termasuk? Okey, satu. Yang kedua dia kata, adakah Allah sebut namanya hu dalam Quran? Ada tak ada? Ada. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia hu. Asalnya hu, huwa. Waw tu, ini maksud nahu tu ni, maksud apa? Nahu. Waw tu zaid saja. Sebab tu huwa musanna dia apa? Huma, jamak dia apa? Ada waw tak ada waw? Tak ada. Makna waw ni waw zaid. Faham tu? Sebab zaid lah, waw ni waw tambah. Sebab tu huma hum. Jadi Allah sebut Allahu la ilaha illa hu. Tidakkah itu merujuk pada Allah? Jadi dia kata, bagaimana kita nak mengatakan bid'ah je benda tu, sedangkan Allah sebut wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan, ingat diri kamu. Apa dia sebut? Hu. Hatinya ingat Allah. Dia Allah. Okey. Bilal sebut apa? Bilal waktu letak dalam sebut apa? Zikir dia apa? Ahad. Merujuk pada Allah yang satu. Dia yang satu. Betul? Hu dia. Jadi dia kata, bolehkah kita kata benda ni sebagai satu bid'ah? Tak boleh. Dia kata tak boleh. Sebab apa? Ini lafaz dia, wadhkur rabbaka fi tadur. Ingatlah Tuhanmu pada dirimu. Dia kata umum. Jadi sebab dia kata, jangan kita ingkari orang zikir hu. Sebab itu apa? Sebab ada sandaran dalil mereka. Boleh? Ada sandaran dalil. Kalau kita nak kita nak zikir seperti yang dia yang sabit pada hadis, silakan. Tapi ini mereka, ijtihad mereka zikir begitu, terpulang. Sebab apa? Sebab lafaz zikir ni banyak. Sebab setengah sahabat dia berzikir dengan lafaz zikir yang tak disebut oleh Rasulullah. Contoh, Rasul sebut apa? Rasul labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. Okey. Ibnu Umar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak wal amru war raghbu ilaika ya. Tambah lagi. Faham tu? Jadi sini makna apa? Makna sahabat sendiri faham zikir ini tidak terhad seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah saja, tapi ruang dia terbuka. Faham tak? Sebab dia bukan ibadat muqayyadah yang terikat. Sebab zikir ini bukan ibadat yang muqayyadah. Dia ibadat mutlaqah, bukan ibadat muqayyadah seperti solat 5 waktu. Solat Zuhur mesti 4 rakaat lebih, mesti begitu. Betul? Okey, jelas tu. Jadi sebab ni tapi kalau tak faham muqayyadah, ibadat muqayyadah mutlaqah buat apa? Tak payahlah nak bidah orang lagi ya. Tak payah nak bincang masalah tu. Kalau ibadat ni muqayyadah tu apa, mutlaqah tu apa tak faham, tak payahlah nak nak menyebut-nyebutkan diri, bukan bidang kita sudah tu. Faham ke? Okey, jelas ya. Sebab sini Ustaz kata benda tu harus kita nak buat, tak mau buat terpulang pada kita. Sebab tu, tapi bagi Ustaz, sebaik zikir apa? Afdhal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir apa? Quran. Sebaik zikir Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala, inna nunazzalna dzikra wa inna lahu. Sebaik-baik zikir Quran, dan sebaik-baik lafaz zikir adalah, ingat ini. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Sebaik-baik lafaz zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik perbuatan zikir apa? Salat. Sebab Allah sebut apa? Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat aku. Ingat sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Sebab Allah namakan Al-Quran itu zikir. Inna nuzzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sebaik-baik lafaz zikir la ilaha illallah. Afdhal zikri la ilaha illallah. Kemudian apa? Sebaik-baik perbuatan zikir apa? Salat. Sebab Allah sebut wa aqimis salata li dzikri. Itulah sebaik-baik perbuatan zikir. Boleh faham tu? Jadi Ustaz berpegang dengan fatwa Syekh Ustaz. Hukumnya harus. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam makna wazkur rabbaka fi nafsika. Sebab zikir ini ibadat apa? Dia mutlaqah, bukan muqayyadah, kecuali zikir-zikir tertentu. Seperti Ustaz sebut zikir azan, zikir selepas solat. Boleh? Okey. Macam apa? Subhanallah 33 kali tu. Okey, jadi cukup sekat tu. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. اللهم اغفر لنا الذنوب كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الاموات. اللهم اصل البلاء والوباء والفحش والمنكر والمهن والفتن ما شيء غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.